Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inuh wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi, yang kita nikmati. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus berikan kita kekuatan, berikan kita kesedaran untuk sama-sama kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita konsisten, istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita pada jalannya yang lurus. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dipermudahkan untuk kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung bicara kita di dalam kitab Fiqh Sirah, kefahaman terhadap sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melihat daripada buku Fiqh Sirah, daripada karya Dr. Said Ramadan Almarhum, Dr. Said Ramadan Al-Muti, yang mana mengisahkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rihlahnya ataupun perniagaan yang pertama yang dibawa ke Syam dalam dia mencari rezeki daripada dia mengambil upah dalam dagangan daripada Sayyidatina Khadijah. Dalam kisah yang dibawakan itu, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Bahira, iaitu Padri itu, maka kedatangan Rasulullah SAW disiasat, ditanya siapakah budak ini, ataupun lalu ditanyakan adakah, bila yang menjawab itu ialah Abu Talib, maka Abu Talib mengatakan anaknya. Maka daripada perhatian itu, maka dikatakan tidak mungkin orang ini ataupun anak ini, orang pemuda ini adalah anak kepada sesiapa, kerana bapa telah meninggal. Lalu ditanya semula dengan sebenarnya, lalu dijawab bahawasanya Muhammad itu adalah anak saudara kepadanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran secara umum mengisahkan bahwasanya ahlul kitab ini ataupun ahli kitab yang mengetahui kandungan kitab Taurat dan Injil, maka mereka telah mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Umar, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita yang lebih tepat ialah dalam Al-Quran dalam Al-Quran, daripada kisah itu juga maka ditanya Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, mungkin kita ada maklumat bahawasanya beliau merupakan kalangan ilmuwan ahli kitab yang masuk ke dalam Islam. Lalu ditanya, Sayyidina Umar tanya kepada beliau, apakah benar sebagaimana yang Al-Quran sebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, bahkan kita kata mungkin lebih. Kenapa? Kerana yang diperolehi oleh ahli kitab ini ialah ciri-cirinya. Mereka telah mengetahui sifat-sifatnya yang dikhabarkan daripada kitab terdahulu. Adapun anak ni mungkin di atas pemerhatian
pemerhatian tertentu, mungkin ada perkara yang difahami, mungkin ada yang masih lagi sama-sama. Tapi apabila mendapat panduan daripada kitab ataupun apa yang diperkatakan, maka itu mungkin lebih spesifik. Maka ditanyakan, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak? Betakkah kamu mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kamu mengenali anak kamu? Qala na'am, katanya ya, bahkan wa aksar, bahkan lebih lagi dikenali sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ba'asallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi bi na'tihi fa'araftu, bahawasanya dia itu telah diutuskan, Allah telah mengutuskan malaikatnya di langit kepada orang kepercayaan yang di bumi dengan sifat-sifat. Maksudnya sifat itu telah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala sampai disampaikan malaikat, sampai kepada mungkin rasulnya di kalangan manusia. Maka aku mengetahuinya, fa'araftuhu. Wa amma ibni, adapun anak aku, fala adri, aku tidak tahu man ladhi qad kana bi min ummihi, apa yang ada ataupun apa yang telah terjadi daripada ibunya. Itu ibarat yang dinyatakan dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Muhammad itu lebih dikenali oleh mereka berbanding kenalnya mereka kepada anak mereka. Jadi daripada itu dibawakan, pengarang membawakan beberapa pengajaran. Kisah Rasulullah 12 tahun kemudian pergi ke Syam itu di bawah rombongan ataupun yang bersama dengan Abu Talib itu, kemudian ditegur oleh Bahirah itu dan balik, dinasihatkan supaya dijaga keselamatan Muhammad ini. Maka dibawakan beberapa pengajaran. Terdapat 3 pengajaran yang penting bagi kita. Pertama, selera tinggi dan perasaan halus yang dengan kedua sifat ini Allah Subhanahu wa taala memperindah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana bapa saudaranya mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapa. Tetapi begitu merasakan kemampuan untuk bekerja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meringankan sebahagian beban nafkah daripada bapa saudaranya. Itu memperlihatkan bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikisahkan, Abu Talib ini bukanlah orang yang senang sangat. Bukanlah kita katakan kalau anaknya juga ada ramai, yang disebutkan antaranya lah saudara ataupun sepupunya itu Ja'far, sepupunya iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali. Maka ini sebahagian yang dikeluarkan. Barangkali hasil yang diperolehnya daripada hasil pekerjaan yang dipilih Allah tersebut tidak begitu banyak dan penting bagi bapa saudaranya, tetapi ia merupakan akhlak yang mengungkapkan rasa syukur, kecerdasan watak dan kebaikan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan sifatnya, bagaimana dia berusaha dengan dirinya untuk dia terus bekerja. Dan yang kedua berkaitan dengan penjelasan tentang bentuk kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya yang soleh di dunia. Sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mempersiap Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal kehidupan, segala sarana kehidupan dan kemewahan yang mencukupi, sehingga tidak perlu lagi memeras keringat mengembalakan kambing. Tetapi hikmah ilahi menghendaki agar kita mengetahui bahawa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperoleh daripada usaha sendiri dan imbalan layanan ataupun khidmat yang diberikan kepada masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk ialah harta yang didapatkan seseorang
tanpa bersusah payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat. Ini pengajaran yang kedua dibawa. Maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki maksudnya Nabi ini mungkin kita kata datang pada keluarga yang berharta, daripada kita katakan semuanya telah mencukupi, tetapi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala lalukan kehidupan Nabi ini, beliau kita katakan berusaha berdikari. Maka ini juga yang boleh kita sebutkan sebagai apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebagai uswah itu. Bukanlah kalau kita katakan ada orang yang memang dia itu berada dalam keadaan kesenangan ataupun kemewahan secara khusus, maka mungkin wataknya mungkin lain berbanding orang yang daripada kecil dia berusaha ataupun kita kata melalui kehidupan yang kita kata mencabar, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah yatim piatu, ayahnya tiada, kemudian ibunya tiada, kemudian bersama dengan bapa saudaranya dan sepupu-sepupunya, kemudian pelbagai cabaran yang dilalui itu, maka itu jugalah persediaan kepada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia berniaga, dia mengembala kambing, kemudian berniaga, ataupun daripada awal lagi dia itu telah dibesarkan di kampung, di perkampungan. Ini juga satu kita katakan pengalaman yang dilalui dalam membentuk peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok daripada segi orang yang besar di kalangan keluarga sahaja, maka wataknya mungkin lain. Orang yang dia ini mungkin besar dengan keluarga, kemudian tidak lama daripada itu dia itu membesar di sekolahnya. Jadi sekolah sebagaimana yang pernah kita bicarakan, bahawasanya hikmah daripada Rasulullah dihantar ke perkampungan Bani Sa'adah itu ataupun kampungan ibu susuan itu juga banyak pengalaman, banyak kita katakan keadaan yang membentuk karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah juga dengan baginda keluar untuk berniaga, maka itu juga sebahagian daripada yang membentuk karakter. Kerana mungkin kalau dalam kehidupan ini ada orang yang memang dalam aspek perniagaan, orang yang memang dia sendiri mulakan perniagaan daripada tiada apa, daripada kosong sehinggalah dia berjaya. Itu satu watak orang yang memang dia berniaga daripada harta yang sedia ada. Mungkin dia berniaga dengan modal yang sedia ada, dia juga melahirkan watak yang lain. Begitulah juga dengan yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana disebutkan uswatun hasanah itu, contoh teladan, yang mana contoh teladan itu bagi semua manusia, bagi semua manusia, maka pada itulah kita boleh tengok rahsia-rahsia daripada apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, para aktivis dakwah. Dakwah tidak akan dihargai oleh orang manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezekinya atau hidup dari mengharapkan pemberian dan sedekah orang. Kerana itu para aktivis dakwah Islam bukan orang yang paling patut mencari ma'isyah ataupun kehidupannya di usaha sendiri atau sumber yang mulia, yang tidak menghendak unsur meminta-minta agar mereka tidak terhutang budi kepada seseorang yang menghalangnya daripada menyatakan kebenaran di hadapan orang yang memberikan budi tersebut. Hakikat ini walaupun begitu belum terlintas dalam fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, kerana beliau belum mengetahui bahawa diri ini akan diserahi urusan dakwah dan risalah ilahi. Tetapi manhaj ditetapkan Allah untuk itu telah mengandung tujuan ini, dan menetapkan, Allah Ta'ala menetapkan bahawa
tidak ada sesuatu pun daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bi'asah, yakni dibangkit sebagai nabi, yang menghalang jalan dakwahnya atau menimbulkan pengaruh negatif terhadap dakwahnya sesudah dibangkitkan, sesudah bi'asah. Menyangkut kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal dirinya yang telah mendapatkan pemeliharaan Allah dari segala keburukan sejak kecilnya dan awal masa remajanya, terdapat penjelasan mengenai dua hal yang sangat penting. Maka yang ketiga berkaitan ini khusus kepada para pendakwah. Para pendakwah, maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maksudnya kita kata sunnah lah, walaupun perkara tersebut sebelum Rasulullah dibangkitkan. Bagaimana hikmah Rasulullah itu mencari kehidupannya sendiri, cari kehidupannya sendiri. Begitulah juga kepada para pendakwah secara khusus. Dia perlu ada kehidupan dengan maksud dia itu hidup dengan kita katakan pekerjaan ataupun usaha ataupun perniagaan yang diperoleh rezeki utamanya daripada perkara tersebut. Itu yang dibawa oleh Dr. Said Ramadan Al-Budi di sini. Seterusnya, kalau kita melihat daripada pemeliharaan Allah, Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi semenjak daripada kecil. Ini antara yang disebut sebagai al-ismah, itu pemeliharaan Nabi kepada Rasul. Dia berlaku sejak daripada awal dilahirkan dan waktu kecilnya, sehinggalah Nabi SAW dibangkitkan sebagai seorang Rasul. Maksudnya daripada sudut sejarah, maka tidak ada perkara yang dipertikaikan, mungkin ini juga perkara penting dalam kita mencari seorang yang kita katakan watak yang berpengaruh, yang mana tidak ada perkara yang boleh dibangkitkan. Tetapi kita tidak nafikan ada orang yang kita katakan dahulunya mungkin agak tidak menjaga kepribadian ataupun ada perkara-perkara yang tidak baik, seterusnya dia itu bertaubat, seterusnya dia itu menginsafi, maka itu adalah perkara yang baik kerana dia telah menginsafinya. Dan kita yang telah memahami, tidak seharusnya kita mengaitkan kisahnya yang dahulu. Pun begitu, ada juga orang yang akan sebut, ada orang yang akan mengungkit balik. Jadi dia akan menjadi satu perkara yang tidak cantik kepada peribadi tersebut. Adapun apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia itu terpelihara daripada kecilnya. Sebagaimana dikatakan, apabila orang ramai itu keluar kepada pesta, kepada hiburan, maka Rasulullah SAW itu tidak sampai ke situ, ditidurkan. Apabila berlaku banyak lagi lah aspek yang kita sebut tadi, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, kita juga perlu memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbang pada diri kita, bimbang kepada keluarga kita. Maka kita boleh juga mendoakan perkara yang sama. Kalau antara doa yang banyak dianjurkan ialah Allah mastur awrati wa amin rawati. Ya Allah, kamu tutuplah aurat aku, ataupun kita kata mungkin perkara yang tidak patut dipandang, tidak patut diketahui, tidak patut kita kata orang lain nampak, dengan istilah aurat tadi. Allah mastur aurati, ya Allah, tutuplah ataupun halanglah aurat aku daripada terlihat. Jadi aurat ini maksudnya aurat perkara yang boleh memalukan, perkara yang tidak patut dilihat ataupun perkara yang tidak patut dilihat. Allah mastur aurati, ya Allah,
tutuplah, lindunglah auratku. Wa amin rawati, dan selamatkanlah orang yang berada di bawah penjagaanku, orang yang berada di bawah tanggungjawabku. Ini kita perlu doa. Perlu doa kalau kita katakan dalam masalah hari ini, dunia hari ini, kalau kita dengar mungkin menakutkan di kalangan muda-mudi yang berlaku, di kalangan hubungan-hubungan yang kita kata yang tidak baik, perkara yang tidak baik, bahkan kita kata mungkin bawa kepada perkara yang haram. Mungkin apa perkara-perkara tersebut mungkin tidak dilihat di depan mata, mungkin seolah-olah mungkin tidak berlaku pada kita, mungkin tidak berlaku, tetapi di sebalik kita, na'udzubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dilakukan. Kita minta lindung dan seluruh kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mustur awrati wa amin rawati, tutuplah auratku dan selamatkanlah mereka yang berada di bawah naunganku ataupun di bawah tanggungjawabku. Ini doa yang boleh kita doa supaya keluarga kita ini dijaga, orang yang berada di bawah amanah kita ini dijaga, dan kita kena yakin dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serah pada Allah Ta'ala, sebab tak tahu mungkin depan kita ataupun yang kita lihat itu baik, baik jaga, kita katakan solat dan sebagainya. Bahkan kalau katakan muda-mudi ini boleh datang solat subuh itu, maka itu satu perkara yang sangat besar. Tetapi ada kita temui orang yang jaga, boleh hadir solat subuh kerap kita lihat, tetapi ada perkara yang kita katakan dilakukan itu kita pun tidak sangka. Kita tidak sangka. Begitu juga orang yang mungkin berada di dalam pengajian Islam. Kalau di UKM, saya di Fakulti Pengajian Islam, mungkin dia itu ambil kos Al-Quran dan Sunnah, mungkin dia ambil kos syariah, tetapi ada kita dapati perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Maka itulah kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya tadi kepada individu yang ada di bawah naungan kita, individu yang kita jaga, ataupun khususnya keluarga kita lah. Ini Allah mastur awrati wa amin rawati. Bahkan kalau tentang pribadi ini lagi cukup kita takut, tambah hari kita nak dekat dengan PRN ni, bolehlah tengok macam-macam orang boleh korek. Itu pengajaran yang kita lihat, orang boleh korek. Tapi na'udzubillah, ada orang boleh jadikan perkara yang mungkin tersilap berlaku pada diri kita lalu dipermainkan. Na'udzubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita lihat, peribadi Rasulullah SAW itu terjaga daripada awalnya sehinggalah kepada dibangkitkan sebagai seorang Rasul. Maka daripada itu ada dua penjelasan yang sangat penting. Pertama, bahawa Nabi SAW juga memiliki seluruh karakteristik manusia. Dia juga adalah manusia. Kalau kita katakan menginginkan sesuatu, keinginan ni adalah seperti keinginan manusia yang lain. Sebagaimana yang diceritakan, Rasulullah juga nak keluar kepada pesta yang orang Arab ketika itu nak buat, tapi dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mendapati pada dirinya apa yang terdapat pada setiap pemuda, berupa berbagai kecenderungan fitrah yang telah ditetapkan Allah pada manusia. Kecenderungan itu ada, keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu ada. Bahkan disebutkan kalau kita katakan hidup ini adalah ujian, maka ujian itu ialah pada perkara yang kita minat, kita suka, kita nak. Dan itu disebutkan syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka.
benda mungkin, ataupun kalau tidak suka pun benda yang berat pada kita untuk kita laksana. Bahkan neraka itu dikelilingi dengan benda yang disukai oleh nafsu, disukai oleh syahwat. Maka di situlah ada ujian. Ujian sejauh mana kita patuh, kita ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada diri Nabi itu juga memang dia itu manusia biasa. Ada keinginan yang sama, tetapi dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kena minta tu, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan juga keluarga kita, agar terlindung dan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak jaga tadilah memang depan mata sahaja, depan pandangan kita sahaja, tapi di luar na'udzubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah buat apa yang boleh, maka kita harapkan bahawasanya dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala walaupun demikian telah melindungi dari semua bentuk penyimpangan. Walaupun Muhammad itu sebagai manusia, sebagai kalau tadi orang zaman mudanya, dengan kehendak keinginan zaman muda, zaman umurnya itu, Allah Subhanahu wa taala melihara daripada bentuk penyimpangan dan dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan dakwah. Kerana itu sekalipun belum mendapatkan wahyu atau syariat yang akan melindungi dia daripada memperturutkan dorongan-dorongan nafsu, tetapi beliau telah mendapat perlindungan lain yang tersamar, yang menghalanginya daripada memperturutkan nafsunya yang tidak sesuai dengan dirinya, yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan menegakkan syariat Islam. Kerana memang tujuan asas setiap para rasul yang diutuskan pertama ialah tauhid dan mengajak manusia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala aspek yang boleh menyimpang daripada aspek tauhid itu Allah Subhanahu wa taala jaga daripada peringkat awal. Peringkat awal, bahkan kita tengok dalam kisah-kisah yang berlaku, kecenderungan kehadap apa yang disembah oleh masyarakat jahiliah itu tidak ada langsung pada Nabi SAW. Kenapa? Tujuan teras daripada pengutusan para rasul itu ialah tentang aspek tauhid. Maka apa sahaja yang boleh menafikan perkara tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala peliharanya sejak awal. Dan yang kedua adalah tentang akhlak yang mulia, perilaku yang mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyeleweng, daripada terseleweng, daripada tersasar pada nilai-nilai akhlak yang mulia. Dan itu disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja, maksudnya secara khusus aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tentang tauhid. Sebagaimana firman Allah Taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Kami telah utuskan kepada sekalian manusia, sekalian umat. Daripada lafaz umum ini, maka kita boleh mengetahui bahasanya manusia setiap kaum itu ada rasul yang diutuskan. Tak nafilah, mungkin ada kawasan yang tidak sampai, maka yang situ mungkin situ mereka itu bukan yang ditaklifkan. Apabila tidak sampai dakwah Islam ataupun ajaran Islam, maka mereka mungkin tidak ditaklifkan. Tapi menjadi kesalahan pula lah kepada pendakwah mengapa tidak dibawa sehingga ke tempat itu. Jadi dua aspek ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada awal, sebagai jalan untuk mempersiapkan sebagai rasul yang diutuskan.
terhimpunnya dua hal tersebut pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menjadi dalil yang jelas akan adanya inayah ilahiyah, iaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yang menuntunnya, yang membawanya ataupun perantara ataupun faktor-faktor lazim ataupun faktor biasa seperti pembinaan dan pengarahan. Siapakah gerangan yang mengarahkannya ke jalan kemaksuman ini, padahal semua orang di sekitarnya, keluarganya, kaum dan tetangga, sama ada mereka berada pada jalan tersebut ataupun yang tersesat jalan daripada jalan tersebut. Ini juga satu bukti kenabian, bahawasanya orang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia duduk dalam suasana masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala. Kaabah itu penuh, walaupun ada Kaabah di situ, tetapi penuh dengan berhala. Kemudian dengan masyarakat yang ada di sekitar itu yang lebih kepada perkauman, yang lebih kepada besarnya nilai kaum ini, Bani ataupun kita kata keturunan kabilah. Begitu juga yang digambarkan daripada sudut ekonominya, ada timbang-menimbang yang menipu, yang mengurangkan timbangan. Jadi dalam suasana itu orang ini terjaga, menunjukkan bahawasanya dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu dalil kenabian, bukti kenabian, bahawasanya orang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut sejak kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dorongan-dorongan naluri kepada kesenangan syahwat dan hawa nafsu. Kalau Allah Ta'ala nak cabut, maksudnya dia itu memang tak minat langsung, tak minat langsung, maka itu juga boleh Allah Ta'ala lakukan. Tetapi dia itu hidup dalam suasana tadi, dan hampir kalau Rasulullah nak keluar, kita katakan pesta tu, dia nak keluar juga, tetapi ditidurkan ataupun Nabi terlepas dalam keadaan Nabi tidak sedar perkara itu. Nabi tertidur dan maksudnya habis majlis tersebut. Sehingga dengan demikian beliau tidak pernah sama sekali menitipkan kambing gembalaannya kepada temannya untuk turun ke rumah-rumah di Mekah mencari orang-orang yang berdagang dan berburu hara. Tapi hal itu menunjukkan pada saat itu, pada kelainan-kelainan kejiwaannya, segala gejala ini ada contohnya pada setiap zaman. Daripada awal lagi Rasulullah SAW itu mengembala kambing. Itu mungkin ada perkara yang tidak baik kalau secara apabila kita fikirkan mungkin berlaku. Kemudian lain, Rasulullah itu sebelum dibangkitkan sebagai Rasul adalah orang yang dipercayai. Banyak orang yang minta dia menyimpan duit ataupun menyimpan harta, sehingga kan dikhabarkan bila Rasulullah nak hijrah ini, perkara awal yang Rasulullah buat ialah memulangkan barang-barang amanah yang telah diberikan kepadanya, kepada tuan-tuan, diberikan kepada tuan kembali sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Jadi tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepada pemeliharaan tersembunyi yang memalingkannya dari sesuatu yang tidak layak, di samping adanya dorongan-dorongan naluriah terhadapnya. Ini jelas menunjukkan bahawasanya memang baginda sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dorongan-dorongan yang ada. Tetapi Allah menghendaki agar manusia yang mengetahui inayah ilahiyah ini, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ini kepada Rasulnya, sehingga akan memudahkan keimanan terhadap risalahnya dan menjauhkan faktor-faktor keraguan terhadap kebenaran.
sebahagian daripada yang memanfaatkan ataupun yang mendukung Nabi SAW dalam usaha dakwah. Kita boleh lihat dalam suatu Rasulullah SAW berdakwah, maka tentangan-tentangan yang dapat itu ataupun apa yang berlaku pada Rasulullah SAW itu dijaga, dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Abu Lahab di peringkat awalnya, bapa saudara Nabi Abu Jahal sebagainya ditentang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mendukung. Bahkan kalau surah Abu Lahab itu memang terpahat di dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana tentangannya yang sangat hebat kepada Rasulullah SAW di peringkat awal. Begitu juga kita boleh lihat berbagai dugaan cabaran. Rasulullah pernah berdarah ataupun patah gigi dalam peperangan, pernah berdarah, mengalir darahnya kerana dibaling batu ke Taif. Rasulullah, keluarganya, kabilahnya pernah disekat daripada bermuamalah, berinteraksi, tiada hubungan jual beli, tiada hubungan perkahwinan. Tetapi bagaimana proses-proses kita kata usaha dakwah itu tetap berlaku dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ialah tanda kenabian. Bagaimana orang telah masuk sebelum hijrah Nabi SAW, kita dah nak habis 1444 hijrah, mengingatkan kita peristiwa hijrah Nabi SAW. Kita dah hampir 27 dah, 27 Zulhijjah. 3 hari lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk 1445 awal Muharram. Kalau ikutkan peristiwa hijrah itu bukanlah pada Muharram, tetapi dikira tahun itu berdasarkan kepada tahun hijrah yang kita kira telah Muharram itu sebagai permulaan. Kalau ikutkan hijrah itu bukanlah pada Muharram. Jadi siapa yang mula-mula menghitung daripada peristiwa ini, itu pada zaman Sayyidina Umar lah. Pada zaman Sayyidina Umar, bila dikatakan bahawasanya bangsa lain dia ada takwim hijrah, nak kira takwim hijrah ni macam mana, maka telah dikirakan bermula daripada Rasulullah SAW berhijrah. Jadi nak mulakan mula-mula tarikh tu bulan yang pertama mana, maka telah digunakan bulan Arab lah, yang digunakan oleh Arab. Maka 1 Muharram itu dikira sebagai tahun, sebagai permulaan tahun. Dikira lah tahun, dah berapa tahun Rasulullah berhijrah. Kita akan masuk 1445 hijrah. Itu hasil daripada kita kata ijtihad lah Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah. Jadi khalifah dikira Muharram sebagai permulaan tahun, dan dihitung hijrah itu daripada hijrah Nabi SAW lah. Itu berkaitan tentang hijrah. Mungkin orang permulaan apabila dia tahu, dia baca sirah hijrah ini bulan lain, kenapa nak kira pada Muharram. Itu yang mula-mula nak meletakkan perkiraan tahun Islam ini adalah Sayyidina Umar lah. Sebab apa? Kalau Nabi Isa tu dikira dilahirkan miladi, yang kita katakan Masihi ataupun miladi itu ialah nisbah kepada lahirnya Nabi Isa. Jadi apa berlaku, perkara ini berlaku selepas 5 tahun kelahiran Nabi Isa. Kalau ada sebelum tu, berapa ratus tahun sebelum, ataupun berapa tahun sebelum. Jadi bila Sayyidina Umar jadi khalifah, dia kata kita kena ada takwim hijrah. Jadi apakah peristiwa yang besar untuk dikira sejarah kepada umat Islam ni, itulah dia hijrah Nabi SAW. Jadi kita akan masuk dalam 1445 hijrah, dan di situ kita boleh lihat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apabila ummah ni itu telah dikepung, orang
apa ni, jahiliah masyarakat, jahiliah Arab ni mesyuarat macam mana kita nak selesaikan urusan Muhammad ni. Walaupun telah diusahakan, ada orang yang ditangkap, diseksa, tetapi pengikutnya semakin ramai. Apa tindakan yang perlu dibuat? Maka kalau secara logiknya dihapuskan punca kepada permasalahan mereka tadilah. Jadi mereka melihat tubuh Nabi SAW. Maka nak buat macam mana? Itu ada disebutkan bahawasanya iblis menyamar sebagai manusia, lalu dialah yang mencadangkan untuk dibunuh Muhammad. Dikepung rumah itu, dan supaya perkara itu tidak sabit kepada pembunuh yang tertentu ataupun kelompok yang tertentu, maka disepakat bahawasanya ada wakil-wakil daripada kabilah. Kalau berlaku pembunuhan, terbunuhnya Muhammad itu, maka dipertanggungjawabkan ke atas ramai orang. Tetapi Rasulullah SAW dengan pemeliharaan Allah Ta'ala dapat keluar melalui kepungan itu secara aman. Itulah inayah ilahiyah, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh dianggap sebagai tanda kenabian. Tanda kenabian sebelum Nabi menjadi Nabi. Jadi tanda kenabian ini banyak, dan di antara perkara yang mungkin boleh penting untuk kita pelajari, ada kitab yang memang ulama karang khusus terus berkaitan tentang tanda-tanda kenabian, dalil-dalil an-nubuwah, dalil an-nubuwah. Ya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekadar itu insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang berkaitan tentang perniagaan Nabi SAW dengan harta Khadijah dan pernikahannya dengan Sayyidatina Khadijah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang daripada kelemahan saya maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fil lana ma akhtana wa ta'ammalna wa asrarna wa a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddim wa anta al-akhir, la ilaha illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. تسبح فرض سوره العصر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.